Bab pusaka yang diterima datuk bersama ayah dan saudara-saudara lelaki. Yang ini adakah atau tidak? Abu Bakar, Ibn Abbas, Ibn Zubair berkata datuk adalah ayah, yang ini seperti ayah. Ibn Abbas membaca ya bani Adam wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Walam yuzkar, tidak ada disebut bahawa ada sesiapa membantah Abu Bakar di zamannya. Padahal pada ketika itu sahabat-sahabat Nabi SAW ramai. Qala Ibn Abbas yarithuni ibnu ibni duna ikhwati. Ibn Abbas berkata, anak lelaki bagi anak lelakiku, ataupun anak lelaki dari anak lelakiku mewarisiku dengan mendindingi saudara-saudaraku. Wala arithu ana ibn ibni, dan aku pula tidak menerima pusaka daripada anak bagi anak, daripada anak lelaki bagi anak lelakiku. Wa yuzkaru an Ali wa Umar wa Ibn Mas'ud dan Zaid, beberapa pendapat yang berbeza yang berlainan. Diriwayatkan dari Ibn Abbas dari Nabi SAW, sabda baginda, alhiqul faraid bi ahliha, berikan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah kepada tuan-tuannya, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin, yang baki lagi ataupun selebihnya, maka itu adalah untuk orang lelaki yang paling hampir dengan si mati itu. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau berkata, adapun orang yang Rasulullah SAW telah berkata, kalau aku akan mengambil atau menjadikan seseorang dari umatku ini sebagai khalil, yakni kekasih yang melekat di dalam hati, lattakhadtuhu, tentu aku akan mengambilnya, yakni aku akan menjadikannya. Tetapi khullatul Islam, yakni kasih sayang Islam ataupun persaudaraan Islam lebih afdal, ataupun beliau berkata lebih baik, khair, maka dia, yakni orang yang Rasulullah SAW kata begitu tentangnya tadi, meletakkannya sebagai ayah, yakni meletakkannya, yakni datuk itu sebagai ayah, ataupun menganggapnya sebagai ayah. Atau qala, ataupun beliau berkata qadahu, telah memutuskan datuk adalah ayah, yakni seperti ayah. Bau mirathil zawj ma'al walad wa ghairihi, ini bab pusaka suami bersama dengan anak dan selainnya. Diriwayatkan dari Atha dari Ibn Abbas, beliau berkata, dulu harta adalah hak anak dan wasiat lil walidain, untuk kedua ibu bapa. Maka Allah SWT memansuhkan apa yang dikehendakinya, apa yang disukainya, dengan menentukan untuk lelaki sama seperti bahagian dua orang anak perempuan, dan Allah menentukan untuk dua ibu bapa masing-masing daripadanya mendapat 1/6, dan menentukan untuk perempuan, yakni isteri, as-thumun 1/8 dan 1/4, dan untuk suami syatr, separuh dan 1/4. Bau mirathil mar'ah wa zawj ma'al walad wa ghairihi, ini bab pusaka perempuan dan isteri bersama anak dan selainnya. Bab pusaka perempuan, yaitu isteri bersama anak dan selainnya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW telah memutuskan kerana janin seorang perempuan daripada Bani Lahyan yang telah gugur, dalam keadaan mati, keluar dalam keadaan mati. Nabi SAW putuskan bighurratin, yakni supaya diberikan ghurrah, yaitu seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Kemudian perempuan yang Nabi SAW putuskan ke atasnya ataupun untuknya bil ghurrah, mendapat ghurrah tadi, mati. Faqadha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan
bahawa pusakanya diperolehi anak-anaknya dan suaminya, sementara al-aql, yakni diat, dikenakan ke atas asabahnya. Bau mirathil akhawat ma'al banat asabah, ini bab pusaka saudara-saudara perempuan bersama dengan anak-anak perempuan, yakni saudara-saudara perempuan bersama dengan anak-anak perempuan merupakan asabah. Ataupun saudara-saudara perempuan mewarisi anak-anak perempuan sebagai asabah. Diriwayatkan dari Al-Aswad, beliau berkata, Mu'adz bin Jabal telah memutuskan di antara kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, separuh untuk anak perempuan dan separuh untuk saudara perempuan. Kemudian Sulaiman berkata, yakni A'mash, dia berkata, qadha fina, dia telah memutuskan di kalangan kami, tetapi dia tidak ada menyebutkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Qais, dari Huzail, beliau berkata, Abdullah ibn Mas'ud berkata, la aqdiyanna fiha biqada'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pasti akan memutuskan berhubung dengan perempuan ini dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk anak perempuan separuh, yakni daripada harta yang ditinggalkan, dan untuk anak perempuan bagi ataupun dari anak lelaki 1/6, selebihnya adalah untuk saudara perempuan. Bau mirathil ikhwah wal akhawat, ini bab pusaka saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan. Diriwayatkan dari Jabir, diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir, beliau berkata, saya telah mendengar Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku ketika aku sakit. Baginda pun meminta air lebihan air sembahyangnya. Baginda pun minta air sembahyang, air untuk digunakan sebagai wuduk lah. Fatawadda'a, baginda pun mengambil wuduk, wa nadhaha alayya min wudu'ihi, dan merenjiskan ke atasku sebahagian daripada waduknya, yakni air lebihan air sembahyangnya itu. Fa afaqtu, saya pun sedar, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, saya hanya ada saudara-saudara perempuan. Maka turunlah ayat faraid, yakni ayat tentang pusaka. Bab yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah al-ayah, mereka akan bertanya engkau, katakan Allah akan memberi keputusan kepada kamu, akan memberi penjelasan kepada kamu tentang kalalah, hingga ke akhir ayat. Diriwayatkan dari Bara, beliau berkata, ayat yang terakhir turun ialah penutup ataupun hujung surah An-Nisa, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Babu ibnai ammin, ini bab hukum pusaka. Dua orang sepupu, salah seorang daripadanya ialah saudara si ibu, dan yang seorang lagi ialah suami, yakni kepada si mati. Ali radhiyallahu anhu berkata, suami mendapat separuh dan saudara si ibu mendapat 1/6, selebihnya dibahagi dua antara mereka berdua. Diriwayatkan dari Abi Saleh, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku paling utama terhadap orang-orang mukmin, aku lebih utama, aku lebih menjaga orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Sesiapa yang mati dan meninggalkan harta, maka hartanya adalah hak mawali asabah, yakni orang-orang yang berhak menerima pusaka daripadanya. Wa man taraka kallan aw daya'an, sesiapa yang meninggalkan beban ataupun tanggungan, hutang, aw daya'an ataupun anak pinak, fa ana waliyuh, akulah penjaganya. Fal ud'a lahu, hendaklah aku dipanggil, aku dipanggil untuknya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, alhiqul faraid bi ahliha, seperti tadi juga. Fama tarakatil faraid, apa-apa yang ditinggalkan oleh ashabul faraid, yakni orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, fali aula rajulin dzakarin, maka itu adalah untuk orang lelaki yang paling hampir, yakni dengan si mati.